السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Yang ni kuliah yang pertama ke? Yang pertama? Banyaklah, banyaklah. Sekarang baru start. Tuan-tuan habis dah puasa 6 ke masih lagi berbaki 6? Yang berbaki lagi 6 pun tak apa, kita masih ada masa lagi kan. Ini berapa Syawal? 20 ke 19 19. Mana dia tuan-tuan yang belum start, masih lagi ada baki lagi 6, tuan-tuan boleh mulalah tuan-tuan. Yang mana yang dah habis itu tahniahlah tuan-tuan yang dah habis puasa 6. Sebab Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadan summa atbahu bisittin min Syawal faka'annama shoma ad-dahr. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa selama setahun. Selalu kita dengar hadis ni, saya tahu, saya ulang saja supaya semangatlah untuk mana-mana sahabat kita yang belum menghabiskan tuan-tuan. Sebab kita nak buat ibadah ni sebenarnya ikut dia semangat kita tu lah dan keikhlasan lah. Banyak orang yang saya jumpa, saya kagum jumpa orang yang semangat puasa 6 ni, banyak orang yang berumur saya jumpa lah. Ada orang yang dah umur 70, 80, tapi semangat puasa 6 kalah kita. Ada yang biasanya lepas je raya yang pertama tu, start raya kedua dia pun puasa 6 dah. Betul tak? Ramai saya jumpa raya kedua sampai raya yang ketujuh habis puasa 6. Raya yang ke-8 raya yang kedua lah. Sedangkan orang yang umur 60 70 ni nak banding dengan kita ni yang 60 70 lagi tak larat bila puasa. Betul tak? Banding kita yang muda ni. Tapi gitulah tuan-tuan, semangat dia nak melakukan ibadah. Siapa yang ada semangat nak buat ibadah, setelah dia beribadah, itu adalah khabar gembira. Saya sebut di bulan Ramadan dulu kan, siapa yang buat satu amal kebaikan, apabila Allah Ta'ala terima amal kebaikan itu, maka Allah Ta'ala akan kurniakan hidayah dan taufik untuk terus beramal. Jadi siapa yang puasa bulan Ramadan, Allah Ta'ala terima puasanya di bulan Ramadan, maka Allah kurniakan dia hidayah dan taufik untuk terus beramal. Jadi orang yang dah habis Ramadan, dia semangat nak puasa 6, InsyaAllah itu tanda yang baik, bahawasanya puasanya di bulan Ramadan itu puasa yang bagus, sehingga diberikan hidayah dan taufik untuk terus beramal. Bukanlah makna orang malas puasa 6 ni dia tak diterima, bukan. Tapi saya nak bagi tahu itu tanda bagi orang yang semangat berpuasa. Nah, itu tanda yang baiklah, khabar gembira. Yang kedua, di bulan Ramadan kita sembahyang tarawih kan. Jadi kita nak puasa, nak sembahyang tarawih ni tak boleh lah tuan-tuan selain pada bulan Ramadan. Cumanya kita masih lagi ada sembahyang witir. Jadi witir jangan tinggal. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan witir dalam hidup Nabi SAW. Sehingga dalam mazhab Hanafi, witir itu wajib. Jadi tuan-tuan, Ramadan kita witir, dan sunat witir itu berjamaah. Sebab tu kalau ada masjid surau buat 8-11, kita semayang je 8-11. Sebab kita nak dapat witir berjemaah tu. Lainlah kalau kita dapat berjemaah juga witir di rumah, baguslah. Kita dapat berjemaah witir dengan isteri, yang baguslah.
Tapi kalau kita agak-agak malam nanti kita bangun memang tak dapat witir, tak dapat jemaah witir, rugilah. Jadi kalau surau atau masjid buat sebelah, kita sembahyang saja sebelah supaya kita dapat witir bersama dengan imam. Adapun di luar Ramadan, witir tak disunatkan berjemaah. Witir ni sunatnya bersendirian. Jadi kita boleh buat witir lah tuan-tuan. Jangan habis Ramadan kita pun tak buat witir. Sebab Nabi SAW tak tinggal witir. Jadi witir ni paling banyak 11, paling sedikit 1. Jadi kalau ada orang, mungkin tuan-tuan dah ramai yang dah buat, baguslah. Tapi kalau ada orang yang belum start, saya cadangkan buat 1 dulu. Betul tak? Lepas dia sembahyang isyak, ba'diyah isyak, kemudian buat 1 rakaat dia witir. Jadikan kebiasaan. Jadikan kebiasaan. Kalau dah biasa dah sembahyang 1 tu, nak tambah buat 3, silakan. Tapi mulakan dengan 1 dululah. Baik, tak apa tuan-tuan. Itu berkenaan dengan Ramadan. Baik, kita berhenti di mana kitab kita tuan-tuan? Ingat tak? Ke surat 30 32 ke? Nombor 5 kan? Saya mestilah mengambil berat terhadap ibadah qiyamul lail. Itu di situ. Betul? Ya. Ni pun qiyamul lail tuan-tuan. Dekat-dekat dengan Ramadan lah. Ramadan kita panggil qiyam Ramadan. Qiyamul lail lain. Qiyamul lail ni dia merujuk kepada solat setelah kita tidur. Tidur dulu sekejap. Jadi dia ada semayang qiyamul lail lah. Semayang kita panggil tahajud. Ini qiyamul lail. Baik, qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata pengarang, saya mestilah mengambil berat terhadap ibadah qiyamul lail, semayang malam. Jadi teguran yang pertama pada diri saya lah. Kadang-kadang saya pun terlepas juga semayang malam. Kadang bangun, kadang tak bangun. Jadi kita cuba jadi orang yang boleh mulazamah lah, mudawamah dengan semayang malam tuan-tuan. Sebab semayang malam ni dia melatih kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang ikhlas. Sebab bila kita bangun malam, tak ada siapa tengok. Tak, siapa pun tak tengok. Kita seorang. Dan kita beribadah. Kemudian kita tak dapat apa-apa ganjaran. Bukan senang nak bangun malam tu, betul tak? Sejuk-sejuk nak bangun, ambil semayang. Kemudian kita nak berbisik dengan Tuhan, zat yang kita tak nampak. Betul tak? Tak ada lah kita jumpa pemimpin boleh dapat duit ke projek, tak ada tuan-tuan. Jadi kita bangun semata, kita boleh tinggal tempat tidur kita, ambil semayang tuan-tuan. Kita semayang dalam keadaan kita mengantuk. Dia melatih diri menjadi ikhlas. Dan kena ingat bila kita bangun malam tahajud, masa kita bangun tu, ramai hamba-hamba Allah di dunia ni yang memang dah biasa, memang dia bangun. Boleh jadi masa kita tengah tidur, ada hamba Allah yang sedang menangis di atas sejadah. Kita duduk tidur tuan-tuan. Saya dulu masa di Kelantan dulu di Nilampuri, pergi pondok Pasir Tumbuh. Jadi tidur di pondok Pasir Tumbuh lah. Kebetulan kami masa tu ramai yang pergi tu. Dalam satu pondok tu tidur sampai 7 orang kot. Jadi menjadi macam tin sardin lah tuan-tuan. Jadi saya bila tengah malam tu rasa tak selesa, saya pergi tidur di surau Pasir Tumbuh tu lah. Surau dalam pondok Pasir Tumbuh tu. Saya tidur tuan-tuan, tidur tengah malam jaga tuan-tuan, nyamuk banyak tuan-tuan. Masa saya jaga tu tuan-tuan, saya gelap dalam surau tu. Surau tu masjid tu, kat kampung pondok Pasir Tumbuh tu. Kemudian saya dengar ada orang menangis tuan-tuan. Orang menangis. Dalam gelap gelita tu saya dengar ada orang menangis tuan-tuan. Kalau orang tak biasa tuan-tuan mesti ingat hantu lah. Betul tak kan? Ni hantu mana pula menangis ni. Tapi saya masa tu takut jugalah, duduk sorang-sorang gelap gelita, kiri kanan semua gelap. Tapi saya dengar ada orang menangis. Saya dengar betul-betul kat mana bunyi menangis ni. Saya dengar betul-betul kat mana bunyi menangis ni. Saya pelan-pelan, saya mengendap, saya cari. Saya dengar macam datang daripada arah mimbar. Saya duduk belakang. Saya pun jalan pelan-pelan. Pelan-pelan saya jalan tuan-tuan. Saya nampak Masya Allah ada satu hamba Allah dia pakai serban. Saya tak tahu dia siapa tuan-tuan. Dia pakai serban. Gelap, dia hanya ada lampu depan. Lampu macam lampu jam kot. Tapi cahaya dia memang samar lah.
samar sungguh. Memang gelap, dia tak pasang lampu. Tapi adalah macam lampu jam gitu lah. Nampaklah dia masa tu dia tengah menangis lah. Mungkin dia berdoa kot, tapi dia memang betul-betul merintih di hadapan Allah lah. Saya masa tu tuan-tuan bila tengok dia rasa Allah, kita rasa macam malu lah. Malu tuan-tuan di hadapan kita. Waktu kita malam, kita tengah tidur, kita pun lupa segala-galanya. Rupanya waktu kita tidur adanya hamba Allah yang bangun malam bermunajat pada Allah. Ni hebatlah tuan-tuan. Sebab tu semayang tahajud ini semayang yang wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut kebanyakan ulama lah. Seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran, aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Dirikanlah solat daripada terbitnya tergelincirnya matahari sehinggalah permulaan gelapnya malam. Yakni semayang zuhur, asar, maghrib, isyak. Wa Qur'an al-fajr, dan bacaan Quran pada waktu subuh, yakni semayang subuh tuan-tuan. Innal Qur'an al-fajr kana mashhuda. Semayang subuh itu disaksikan oleh malaikat. Malaikat saksikan. Semayang subuh satu-satunya semayang yang malaikat saksikan, yakni malaikat siang dan malam. Sebab malaikat siang dan malam berkumpul pada waktu pagi. Kita tahu kan yang mana malaikat, 2 orang malaikat turun pada waktu siang, catat amalan kita sampai ke petang. Kemudian datang pula malaikat malam kan, yang catat amalan kita sampai ke pagi. Dia bersilih ganti. Waktu sembahyang subuh adanya malaikat siang, adanya malaikat malam. Dan 2 malaikat ini 4 orang lah. Betul tak? 4 malaikat lah. 2 pagi, 2 petang, mereka menjadi saksi di atas solat subuh. Baik. Kemudian lepas ayat tu kata Allah Azza wa Jal, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada sebahagian malam bangunlah. Daripada sebahagian malam bangunlah. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat darjatmu ke makam yang terpuji. Maknanya dia orang yang sembahyang malam ni, dia duduk di satu makam yang orang lain tak duduk di makam tu. Sebagai ulama tafsir sebut, ini ayat mengatakan wajib bagi Nabi sembahyang tahajud supaya Allah mengangkat Nabi ke makam mahmudah, makam memberi syafaat pada orang lain. Tapi nak ceritanya tentang ayat ni, orang yang sembahyang malam Allah Taala sebut semoga Allah angkat ke makam yang terpuji. Sembahyang malam tuan-tuan. Orang tak nampak. Memang melatih ikhlas sungguh tuan-tuan sembahyang malam ni. Baik. Jadi tuan-tuan, serta melatih diri melakukannya sehingga ia menjadi satu kebiasaan. Kena latih diri lah tuan-tuan. Semua benda kat dunia ni kena mujahadah. Semua dunia sama, benda sama ya tuan-tuan. Sama ada benda dunia ke benda akhirat ke, semua kena mujahadah. Tak mujahadah tak dapat. Macam saya sebut kat tuan-tuan, bila ada orang, satu imam tu bagi tahu saya, kawan dia umur dah 70 tapi tak semayang. Daripada muda sampai kedua tak semayang. Bila imam tu ajak mainlah semayang, dia pun kata ke imam tu, bukan tak mau semayang tapi belum sampai seru. Maksud dia belum dapat hidayah dan taufik lah. Macam mana nak semayang belum dapat hidayah dan taufik? Macam mana kita nak dapat kalau kita tak cari? Betul tak tuan-tuan? Itu saja jawapan dia. Kalau kita ada makanan di depan kita, kita tak makan, sampai bila kita tak kenyang? Ada buah sawit kita tengok ya, sampai bila buah sawit itu tak turun? Tidak tuan-tuan, kita kena usaha, ambil galah kait sawit, kita kena pergi basuh tangan, ambil nasi, buah lauk, kita kena usaha makan baru kenyang. Hidayah kena cari, mai masjid, mai surau, mai pengajian, tanya orang yang ada ilmu, baru kita dapat. Itu lumrah kehidupan. Apa saja yang kita nak memang kena mujahadah. Sama ada orang tu Islam ke, orang bukan Islam ke, konsep dia sama saja. Sebab tu tak pelik pun bila kita tengok ada orang yang bukan Islam tapi dia berjaya, dia bersungguh-sungguh. Dan Allah Ta'ala berikan. Itu konsep kehidupan. Itu sunnatullah. Kan Toyota kan, Toyota kereta Toyota tu lah, dia punya pengasas nama dia Toyota. Dia sebut orang nampak satu kejayaan dia, tapi orang tak nampak 99 kegagalan dia. Saya nak bagi tahu konsep hidup memang macam tu. Siapa berusaha dia dapat lah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
Wahai manusia, kamu berpenat lelah menuju Tuhanmu, sampailah kamu menemuinya. Semua manusia, Islam ke bukan Islam ke, hidup ni kena bekerja. Siapa bersungguh-sungguh dia dapat. Itu konsep hidup. Jadi tuan-tuan, siapa yang nak jadi orang yang boleh bangun malam, dia kena jadikan kebiasaan. Dan tuan-tuan percayalah, tuan-tuan start malam ni, kalau tuan-tuan sebelum tidur tuan-tuan niat sungguh nak bangun pukul 5 tahajud. Kalau tuan-tuan betul-betul ikhlas cakap pukul 5, tuan-tuan jaga tuan-tuan. Cuba try malam ni. Cuba tuan-tuan try nak bangun pukul 5. Niat nak bangun pukul 5 lah. Nak tahajud sikit, tuan-tuan niat. Dia azam lain tuan. Azam ni kita sebut, memang kita sebut tu kita nak sungguh. Faham tu? Bukan sebut saja. Bangun tahajud kot. Macam tak apa sangat kan. Bangun kot. Ada kod-kod belakang tu, dia dah, kita tahu dah. Boleh jadi tak, boleh jadi ya. Ni kalau betul-betul tuan-tuan ikhlas nak bangun. Malam ni 4.30 nak bangun lah. Nak bermunajat, berbisik dengan Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan percayalah, 4.30 nanti tuan-tuan jaga. Yang susahnya apa? Dah jaga, sat lagi ya. Yang sat lagi tu dia merepek tuan-tuan. Pasal apa? Bila tuan-tuan kata sat lagi, tuan-tuan jaga-jaga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul tuan-tuan? Hak sat lagi itulah yang dia jadi karutnya. Kita dah bangun, kita tak puas sat lagi. Hak sat lagi itulah nanti kita jadi tak jadi sembahyang tu. Baik, jadi tuan-tuan kena usahalah mujahadah bangun malam. Sebab tu ada seorang sahabat Nabi, nama dia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar kan. Dia pernah bermimpi malaikat bawa ke neraka. Dan malaikat tunjuk orang yang kena siksa di dalam neraka. Abdullah bin Umar ni bila dia jaga, dia beritahu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan pada Ibnu Umar, lazimilah sembahyang malam. Sembahyang malam. Bangun sembahyang malam. Pendek kata tuan-tuan, sembahyang malam ni lah tuan-tuan tempat kita menenangkan hati lah. Menenangkan hati, melapangkan fikiran, mendapat kekuatan rohaninya. Baik, kita tengok firman Allah ni. Ini adalah kerana qiyamul lail itu adalah sumber kekuatan yang memantapkan iman. Ya. Tengok ayat ni Allah Taala sebut. Sungguh benar firman Allah, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu adalah lebih tepat untuk khusyuk. Khusyuk tuan-tuan. Malam-malam sembahyang kan. Kita bercakap. Tuan-tuan cuba faham. Tuan-tuan bangun malam-malam ni cuba tuan-tuan try lah. Tuan-tuan bangun malam, tuan-tuan ambil sembahyang. Tak apa, kita start 2 rakaat dulu. Tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan baca, tuan-tuan faham. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Masa baca tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Tuhan sekalian alam. Masa baca tu, lalukan makna di dalam hati. Kita faham makna dia. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tuan-tuan sembahyang malam, tuan-tuan baca, tuan-tuan lalukan makna dia. Feel dia tak macam sembahyang biasa. Sembahyang sunat siang hari lah tuan-tuan. Sebab malam-malam kita seorang-seorang tuan-tuan, kita terasa kita bermunajat dengan seseorang. Munajat kita sebutkan zikir munajat. Munajat tu maksud dia berbisik lah. Baik. Dan bacaan Quran pada itu lebih berkesan. Maknanya tuan-tuan baca Quran waktu sembahyang malam tu, dia memberi bekas dalam hati. Lebih berkesan ni dalam Quran sebut. Wa aqwam qila. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala juga menerangkan sifat hamba-hambanya yang mukmin. Yang ni cerita tentang hamba Allah Taala yang duduk di jannatin na'im, duduk di syurga tahap na'im tuan-tuan. Makam syurga. Syurga kan dia ada tahap. Syurga Firdaus, Jannatul Firdaus, Jannatul Na'im. Ni Jannatul Na'im. Ciri dia apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ni ciri tuan-tuan. Orang yang duduk di Jannatul Na'im. Jannatul Firdaus lagilah tuan-tuan.
Ini dalam ayat ni bila kita baca cerita tentang orang duduk di syurga peringkat yang kedua, Jannatul Naim. Ciri mereka apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Depa ni pada waktu malam tak banyak tidur. Tak banyak tidur buat apa tuan-tuan? Bukan menyembang tuan-tuan, duduk kedai kopi. Tak banyak tidur ni maksud dia banyak ibadah lah. Baik, banyak ibadah malam. Baik, kemudian wabil asharihum yastaghfirun, dan di akhir malam mereka mohon ampun kepada Allah. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, waktu yang paling afdal minta ampun ni waktu sahur. Sahur ni maksud dia sebelum subuh, lebih kurang dalam setengah jam sebelum subuh. Masa itu paling mustajab minta ampun. Sehingga kan anak Nabi Yaqub alaihi salam, bila dia minta ampun kat Nabi Yaqub kan, apabila Nabi Yaqub dah tahu dia punya apa, onar mereka yang depa lah yang cuba membunuh Nabi Yusuf alaihi salam kan, adik dia pun sendiri walaupun lain mak. Jadi depa minta supaya Nabi Yaqub ampunkan depa. Nabi Yaqub kata, aku akan minta ampun pada hampa pada waktu sahur. Jadi tuan-tuan kalau bangun esok pagi nak main Masjid At-Taqwa ni, boleh jadi tuan-tuan bangun pukul 5.30, boleh jadi tuan-tuan bangun pukul 5, boleh jadi ada yang awal lagi. Kun ada masa dalam 15 minit ambil tasbih ke ataupun pakai tangan ke. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi bila sebut istighfar mesti bersertakan hati, aku mohon ampun padamu ya Allah daripada segala dosa. Dalam hati istighfar mesti sekali. Kalau ingat dosa-dosa yang lalu lagi bagus, dan menyesal dan berazam tak membuat dah dosa-dosa tu. Kok kita pernah buat dosa apa-apa, masa kita istighfar tu kita ingat dosa kita yang lalu, kita minta ampun, kita menyesal dan kita berazam tak nak buat dah. Ingat dosa-dosa, kod ada lagi dosa-dosa kita yang berbaki tuan-tuan. Baik. Dan saya pun pernah sebut kat tuan-tuan, orang yang rajin istighfar ni dia duduk di tempat yang istimewa lah tuan-tuan. Sebab tu apa? Nabi SAW pernah bersabda, man aktsara minal istighfar, siapa yang banyak istighfar, hidup ni banyak istighfar. Kalau boleh jangan kurang daripada 100 lah. Sebab Nabi SAW istighfar sehari 100. Nabi SAW mana ada dosa tuan-tuan? Nabi tak ada dosa, tapi istighfar 100 sehari. Nabi SAW bila habis sembahyang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi sebut apa? Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Tuan-tuan, ada sebahagian orang bila buat dosa di istighfar, baguslah, betul tak kan? Sebagai orang, betul lah, bila terjebak dengan dosa, istighfar, minta ampun pada Allah. Nabi SAW bukan buat dosa, lepas sembahyang minta ampun. Bukan lepas buat maksiat, tapi lepas sembahyang minta ampun. Sebab tu kata Ibnu Battal, Nabi-Nabi ni orang yang paling halus jiwanya dengan Allah Azza wa Jalla. Pasal apa lepas sembahyang istighfar tu? Pasal takut kut ada terkurang sembahyang dia. Tu. Dia tak apa, take for granted orang panggil kan. Bukan begitu. Orang yang ibadah take for granted ni bahaya tuan-tuan. Orang yang betul-betul dekat dengan Allah ni, dia risau kut ada kurang dalam ibadah dia. Sebab tu dia akan berdoa pada Allah, terimalah amal ibadah dia. Tutuplah aib dia, tutuplah kekurangan dia. Fala tuzakku anfusakum, jangan kita sucikan diri kita. Kita rasa macam tak ada salah apa. Betul tak? Rasa macam bersih aku ni, bukan ada dosa pun. Siapa yang rasa lagu tu, dia lah orang yang paling banyak dosa tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, kata Nabi SAW, man aksara minal istighfar, siapa yang banyak istighfar. Kalau boleh jangan kurang 100 hari. Kalau baginda Nabi SAW 100 kali, kita buat lebih lagi tuan-tuan. Buat lebih lagi. Ataupun tuan-tuan buat 100, jangan kurang. Jangan kurang tuan-tuan, buat 100. Kata Allah, kata Nabi SAW, siapa yang banyak istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Maka Allah Ta'ala akan jadikan bagi setiap kesedihan dia jalan ke, setiap kesempitannya, setiap kesedihan dia kegembiraan. Siapa yang dalam hidup je banyak istighfar, bila dalam hidupnya berlaku perkara yang menjedihkan hati dia,
Allah Ta'ala akan gantikan kesedihannya dengan kegembiraan. Wa min kulli dhaiqin makhraja. Siapa yang banyak istighfar dalam hidup dia, kalau boleh sehari 100 ataupun lebih, tuan-tuan, maka tiap kali berlaku dhaiq, sempit. Ada masa kita sempit masa, kita sempit wang, kita sempit jiwa, tidak? Sempit, tuan-tuan. Macam-macam lah benda yang berlaku dalam hidup kita yang menyempitkan fikiran dan jiwa kita. Siapa banyak istighfar, setiap kesempitan yang dilalui dalam hidup dia, makhraja, akan ada jalan keluar, akan ada kelapangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan bagi dia rezeki dengan jalan dia tak sangka. Istighfar, tuan-tuan. Jadi ini, tuan-tuan, ni wabil asharihum yastaghfirun. Tuan-tuan bayangkanlah, saya bila baca ayat ni, tuan-tuan, cerita tentang orang yang duduk Jannatin Naim. Syurga Jannatin Naim ni bukan syurga Firdaus, bawah syurga Firdaus. Dan tuan-tuan kena tahu, bila satu syurga itu, tuan-tuan, dia bukan maksud duduk di syurga Firdaus, duduk di satu makam. Dalam satu syurga itu pun ada makam, mungkin beratus, mungkin beribu makam dalam satu syurga. Dan satu makam itu beza dia langit bumi, tuan-tuan. Sebab contohnya, orang mati syahid, syurga Firdaus. Para Nabi, syurga Firdaus. Siddiqin, syurga Firdaus. Sudah semestinya tak sama. Betul tak? Walaupun duduk syurga Firdaus. Nabi Ibrahim duduk syurga Firdaus. Sudah semestinya Nabi Ibrahim lebih tinggi daripada Nabi, selain pada Nabi Muhammad lah. Nabi Ibrahim nombor 2 kan, Ulul Azmi. Sudah tentulah Nabi Ibrahim makam dia lebih tinggi di syurga berbandingkan Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Siddiqin duduk di syurga Firdaus. Sudah semestinya Siddiqin, para wali Allah, tak boleh sama makam dia dengan para Nabi. Orang yang duduk syurga Jannatin Naim ni, syurga yang kedua ni, ini ciri dia yang Quran sebut ni. Pertama, malam tak banyak tidur, banyak ibadah. Yang kedua, waktu sahur minta ampun pada Allah. Bayangkanlah, saya tengok diri saya lah, tuan-tuan. Saya ni pun kadang-kadang bangun malam, kadang-kadang tak bangun, kadang-kadang istighfar waktu sahur, kadang-kadang tak. Saya ni duduk mana saya tak tahu, ke duduk bawah gitu, tuan-tuan. Bolehlah kita muhasabah masing-masing, tuan-tuan. Kita usaha, tuan-tuan, jadi lebih baik. Baik. Kemudian firman Allah seterusnya. Ini ayat yang kita selalu baca pagi Jumaat. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka, lambung, kita tidur mengiring kan, lambungan kita ni. Lambung mereka jauh daripada tempat tidurnya. Maksud dia apa? Dia ni tak tidur banyak. Itu kata maksud tatajafa junubuhum tu. Kita duk baca pagi Jumaat, makna dia apa? Tatajafa junubuhum. Bila kita naik pada sejadah, kita dengar tatajafa junubuhum anil madad. Makna dia apa? Hamba-hamba Allah yang tinggi makam di syurga ni, lambung dia jauh pada tempat tidur. Dia tak banyak tidur. Habis itu dia buat apa? Dia ibadah, tuan-tuan. Sembahyang malam lah. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Khaufan wa tama'a. Maknanya bila berdoa pada Allah ni dia ada dua. Pertama, khaufan, takut. Yang kedua, wa tama'a. Tama'a ni mengharap, tuan-tuan. Mengharap. Baik. Jadi, tuan-tuan, macam mana kita nak takut pada Allah dan mengharap pada satu masa? Pertama, tuan-tuan, takut di sini makna dia, yang pertama, takut Allah Ta'ala tak terima amalan. Itu takut dia. Takut yang kedua, takut kepada azab Allah. Itu dua takut tu. Sebab tu ahli syurga nanti, tuan-tuan, dia tidak ada perasaan takut tu. Pasal ahli syurga dia dah masuk syurga lah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Adapun kita di dunia ni kita takut, tuan-tuan. Allah Ta'ala terima ke belum terima amalan kita. Khauf, takut. Dan takut juga azab-azab Allah, tuan-tuan. Takut ada kita lagi, masih lagi berbaki pada diri kita dosa, tuan-tuan. Jadi khaufan, takut. Makna dia, tuan-tuan, jangan sebut aku ni tak takut pada Allah dan aku ni tak teringin pun dengan syurga Allah. Tak, tuan-tuan. Ni ayat ni jelas sebut.
Orang yang beriman pada Allah ni tuan-tuan, orang yang takut dengan ancaman azab Allah, takut amalan dia tak diterima. Wa tama'a, dan mereka mengharap rahmat Allah, belas kasihan Allah, pengampunan Allah, mengharap syurga Allah. Nah, makna dia masa berdoa tu bukan doa macam mana? Bukanlah doa kosong . Ada orang kadang-kadang lepas sembahyang doa macam tak ada perasaan. Amin amin amin. Allahumma ighfir lana dzunubana. Laju macam tu, macam tak ada perasaan. Doa ni tuan-tuan dalam disebut bila berdoa dengan perasaan. Nampak ni? Ni ayat ni, doa dengan perasaan. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Bila doa pada Allah ni dengan pengharapan, bukan macam jiwa kosong tuan-tuan. Masa berdoa tu macam tak ada apa. Macam tak ada apa, macam rutin lepas sembahyang doa. Bukan, doa dengan pengharapan, dengan jiwa. Macam mana kita nak buat? Macam kalau kita susah lah tuan-tuan, kita tak ada duit apa semua, tak ada duit, kereta nak kena tarik, sewa rumah tak bayar, kena keluar rumah, kita rasa susah. Bila kita pergi jumpa orang, kita nak minta tolong dengan penuh perasaan. Betul tak tuan-tuan? Perasaan tu, tolonglah, perasaan tu ada. Sepatutnya masa berdoa pada Allah lebih lagi tuan-tuan. Macam tu perasaan kita tu. Macam bersyukurlah tuan-tuan, bersyukur. Selalu kita sebut syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah, betul lah. Tapi syukur ni di jiwa, perasaan tu nombor satu tu. Contoh yang mudah faham macam tu juga yang saya sebut kat tuan-tuan. Kalau kita tengah tak ada duit, yang kita kena buang kerja yang tuan-tuan, kita tengah susah lah tuan-tuan, tak tahu tempat nak minta tolong tuan-tuan, anak ada ramai, makan tak ada, tidak tuan, kita rasa susah, macam manalah anak aku, bini aku, kita tak tahu, tiba-tiba ada orang datang, kesian orang tengok orang susah, nah 1 juta. Tuan-tuan terima kasih tak kepada dia? Tuan-tuan berterima kasih kat dia, tak tahu nak habang. Terima kasih itulah syukur, perasaan tu. Perasaan tuan-tuan masa salam dia tu, terima kasih, perasaan itulah syukur. Makna dia kita dalam hidup ni sebut syukur pada Allah ni, syukur ada nikmat, ada mata boleh jalan, ada kaki, buah pinggang elok lagi tuan-tuan. Kalau ada orang yang buah pinggang elok lagi lah tuan-tuan, ada orang yang diuji tuan-tuan, sihat lagi, kesihatan Allah Ta'ala bagi, syukur sungguh tuan-tuan. Bila kita sebut tu syukur sungguh, alhamdulillah atas nikmat tu. Bukan sebut alhamdulillah, tapi sebut alhamdulillah tapi dengan jiwa penuh tuan-tuan, alhamdulillah. Tapi lumrah tuan-tuan, kadang-kadang sebahagian manusia masa ada kita lupa tuan-tuan, masa tak ada barulah kita teringat tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan itulah perasaan sama sini tuan-tuan. Makna dia masa berdoa pada Allah jangan doa jiwa kosong tuan-tuan. Masa kita berdoa Allahumma ghafir lana tu harap dalam jiwa, ya Allah ampunlah dosa kami. Harap, jangan sebut saja, harap. Ya Allah ampunlah dosa kami. Kalau kita ada mak ayah dah tak ada, wali-walidina, ingat mak ayah, ampunlah dosa mak ayah. Jiwa ada pengharapan, bukan sebut saja, ada harap. Quran suruh harap. Rabbana atina, dengan pengharapan. Doa dengan pengharapan. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan doa apa dia? Ciri doa ni. Sebab tu kita doa lepas sembahyang ke, lepas sembahyang tarawih ke, doa lepas sembahyang fardu ke, lepas sembahyang duha ke, doa apa-apa pun masa berdoa dengan pengharapan jiwa. Jiwa tu. Sebab tu ada hadis yang pernah sebut kat tuan-tuan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah pada Allah dalam keadaan kita yakin Allah Ta'ala makbulkan. Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lah. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala tidak menerima doa daripada hati yang lalai dan leka. Tidak doa tapi hati menerawang gelai. Walaupun dia berlagu, betul berlagu sedap kan, berlagu kan, tapi hati dia masa berdoa melawang. Sehari pergi speak mat nak beli apa tu, tapi doa tidak, tapi dalam hati duk menerawang lah. Sehari ni, sehari tu menerawang. Allah Ta'ala tak terima doa daripada hati yang lalai dan leka. Baik tuan-tuan, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian daripada rezeki mereka yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan, dan mereka nafkah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Makna dia tuan-tuan, gaji yang kita dapat banyak ke sikit, kalau boleh jangan makan semua.
bagi sikit tuan-tuan. Pada fakir miskin ke, pada anak yatim ke, bagilah banyak mana yang boleh. Boleh lah kita nak ayat ni tuan-tuan. Dalam ayat yang lain disebut apa? Wa fi amwalim haqqul lisa'il wal mahrum. Walaupun gaji kita 900, 1000, bagilah RM1 ke RM2 ke anak yatim ke orang susah, bagi sikit. Dalam Quran kata wa fi amwalihim, dalam harta mereka, haqqul lisa'il, hak bagi orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang yang miskin. Ada satu masjid di Penang, ada satu jemaah tu, saya kesian jugalah tengok dia. Saat kerja, saat tak kerja, dia sihat, tapi saat kerja, saat tak kerja. Kalau masa tak kerja, tak boleh tidur dekat apa, kena tendang apa, tak boleh tidur di rumah sewa kan, tuan rumah tu halau lah, dia malas kerja. Saat kerja, saat malas, ikut dan dia. Ada satu ketika tu dia malas kerja, umur mungkin 40-an kot, macam itulah. Dia malas kerja, sewa rumah tak bayar, tuan rumah halau dia, maka dia tidur di masjid. Tapi saya kagum jugalah tengok isteri dia tu. Isteri dia tu, dia boleh sabar dengan laki dia. Laki dia ajak bini dia tidur masjid, anak beranak tuan-tuan. Dia dengan anak dia kecil, 2 tahun 3 tahun. Tak apalah tuan-tuan, dia memanglah silap lah dia tak kerja tu. Tapi ala kulihal kita kesian lah tengok anak bini dia. Betul tak tuan-tuan? Kesian lah tengok. Saya ada jemaah kata, ustaz suruh layan ni ustaz. Dia macam tu lah dia. Pasal apa? Pasal malas kerja. Tapi saya duk tengok anak dia, kesian lah. Anak dia, isteri dia. Isteri bukan wajib kerja, betul tak? Kalau jadi lagu tu susah lah isteri kan. Isteri tak wajib kerja, suami lah wajib kerja. Jadi tuan-tuan, baru ni saya tengok dia bawa anak kecil dia. Anak kecil dia, dia anak seorang tu besar sikit dah. Dia bawa anak kecil dia. Saya tengok, kesian lah tuan-tuan, betul tak? Kalau boleh, budak tu pun mesti dah nak lahir dalam keluarga yang kaya, betul tak kan? Kalau boleh, bayi dia lahir dalam keluarga yang kaya, ada banglo sebiji, mak ayah dia kerja cikgu ke, pegawai kerajaan DG54 ke, jusasi ke, dia pun teringin lagu tu, betul tak? Tapi Allah Ta'ala, adilnya Allah Ta'ala jadikan ada hamba dia yang kaya, ada sederhana, ada yang susah, supaya kita ni berbahagi-bahagilah, betul tak tuan-tuan? Sebab tu bila kita ada gaji besar sikit tuan-tuan, DG ke apa benda kan, gaji kita banyak sikit, janganlah kita megah, janganlah kita pandang lemah apa orang lain ni bawah tuan-tuan, ya. Infakkan sedikit harta kita. Kemudian tuan-tuan, di antara amalan sunat yang baik dikerjakan antara lain ialah qiyamul lail, bangun malam lah, sembahyang duha. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, ini yang kita pegang lah. Sembahyang sunat yang paling afdal adalah sembahyang sunat yang mengiringi solat fardu. Boleh lah, iaitu solat ba'diyah, qabliyah, ba'diyah. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib ada qabliyah. Tuan-tuan sini buat qabliyah maghrib, kita buat. Tuan-tuan buat bagus. Memang disebut dalam Sahih Bukhari lagi. Itulah pegangan kita mazhab Syafi'i, ada sembahyang qabliyah maghrib. Kalau ada masjid surah tak buat, tak apalah. Tapi saya nak ceritanya memang sebut dalam Sahih Bukhari dan menjadi pegangan yang rasmi dalam mazhab Syafi'i lah, adanya solat qabliyah maghrib. Boleh lah, ni solat dulu Ustaz tuan-tuan. Tapi jangan lama lah, sembahyang lepas qabliyah maghrib tu agak-agak terus solat. Jangan tunggu lama, jangan tunggu sampai 10 minit. Sebab maghrib pendek. Tuan tunggu 10 minit kan? Tunggu pun tak apalah tuan-tuan. Kita pegang kaul, memang dalam bab solat maghrib ni dia ada 2 kaul jadi dengan kaul qadim. Tapi kaul jadi Imam Syafi'i ni, sembahyang maghrib ni dia pendek, memang pendek. Ambil wudu, sembahyang, habislah waktu maghrib tu. Tapi yang dipegang dalam mazhab adalah qaul qadim. Nah, itulah pandangan yang paling kuat lah menurut majoriti ulama. Iaitulah sembahyang maghrib ni dia panjang. Macam ni lah. Sampai pukul 8 apa, 8.40 lah. Macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan nak tunggu pun tunggulah tuan-tuan. Pasal kita pegang pandangan qaul qadim, mazhab Syafi'i. Baik tuan-tuan. Jadi kalau ikut mazhab kita, yang pertama sembahyang qabliyah ba'diyah paling afdal. Setelah itu sembahyang duha tuan. Sembahyang duha lebih afdal daripada sembahyang qiyamul lail, sembahyang tahajud. Ini pegangan mazhab Syafi'i ya. Sembahyang duha yang kedua. Sebab tu kalau tempat kerja tu, kalau ada masa terluang sembahyang lah saat, bukan tak boleh sembahyang, boleh. Betul tak kan? Ada orang saya jumpa setengah cikgu,
Disebut cikgu-cikgu lah, saya jumpa, saya pun cikgu, ramai cikgu dalam ni. Dia sebut masa sekolah mana boleh sembahyang duha. Tak apalah, tapi saya tengok dia duduk menyembang boleh pula. Betul tak tuan? Orang menyembang boleh, sembahyang duha tak boleh. Banyak cantik. Betul tak kan? Kalau tak boleh sembahyang duha, menyembang pun tak boleh. Betul tak? Buat kerja betul sampai balik. Betul. Menyembang boleh. Betul tak kan? Masuk kelas lambat. Menyembang boleh. Sembahyang duha tak boleh. Sembahyang duha boleh. Yang penting janganlah ganggu. Betul tak? Pastikan kerja kita settle. Ada sembahyang-sembahyang Ustaz. Kecuali orang yang jaga kaunter tak boleh lah. Betul, jauh kaunter kan. Tu pun jaga kaunter. Bukanlah jaga daripada pukul 8 sampai ni. Mesti ada masa senggang. Betul tak kan? Setengah jam ke apa. Masa tu break. Masa break tu pergilah sembahyang duha. Kalau rajin lah. Bukan wajib. Tapi ada peluang sembahyang. Yang duha. Kemudian sembahyang. Tapi tuan-tuan, sembahyang duha jangan niat pula nak dapat rezeki banyak. Memanglah sembahyang duha murah rezeki. Sebab apa sembahyang duha murah rezeki? Siapa sembahyang duha 4 rakaat, dia telah menunaikan hak kesyukuran dia pada hari itu. So dia orang yang bersyukur. Sembahyang duha ni adalah sembahyang orang yang bersyukur. Bila sembahyang orang yang bersyukur, dalam Quran sebut la in syakartum la azidannakum. Betul tak? Sekiranya kamu bersyukur, Allah Taala akan tambah. Siapa sembahyang duha, dia telah menunaikan hak kesyukuran seluruh anggota sendi-sendi dan organ yang ada di badan dia. Siapa bersyukur, Allah Taala akan tambah. Tapi bila kita sembahyang duha, tuan-tuan, jangan tuan-tuan duk fikir bila lah gaji nak naik 30-40 ribu. Bukan. Kita sembahyang duha kerana kita hamba Allah. Itulah masa untuk kita memuji, membesarkan Allah. Itu niat kita. Allah Ta'ala nak balas lagu mana, itu kerja Allah Azza wa Jal. Kerja kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah Ta'ala jadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai mati. Selagi mana kita hidup, kita ada peluang nak buat ibadah. Itu kerja kita. Betul tak? Allah Ta'ala nak balas, itu kerja Allah Azza wa Jal. Saya pernah sebut kat tuan-tuan bagaimana macam kita pergi kedai. Kalau kita pergi kedai, kita minta kat kedai nak cawan kosong, kita akan dapat gelas kosong. Betul tak? Siapa yang beribadah sembahyang duha, dia nak rezeki bertambah. Allah Ta'ala boleh gandakan rezeki dia. Tapi takat tu dia dapat. Pasal itu niat dia. Tapi siapa yang beribadah pada sembahyang duha ni semata-mata nak membesarkan Allah, kerana Allah Azza wa Jalla. Siapa yang sembahyang kerana Allah, dia ada niat nak tambah rezeki, dapat pahala, tapi pahala dia tak tinggi tuan-tuan. Sebab dia ada tambah sikit. Siapa yang sembahyang duha tu kerana masa inilah saya ada peluang untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Kita ni hamba Allah. Orang yang khalisatan liwajhillah ni, siapa yang sembahyang duha ni khalisatan liwajhillah, semata-mata kerana Allah, tak ada manfaat dunia yang lain, pahala dia paling tinggi banding yang lain. Jadi tuan-tuan, kita sembahyang duha pasal itulah, membesarkan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita pergi kedai, kita minta melu air dapat punya banyak. Cawan dapat, gelas dapat, straw dapat, ayak dapat, semua dapat. Tidak, minta melu air ya. Tuan-tuan sembahyang semata-mata kerana untuk membesar, mengagungkan Allah. Kelebihan dunia dan di akhirat Allah Ta'ala bagi. Tak payah duk unzing tuan-tuan. Baik, kemudian insya-Allah. Kemudian puasa pada hari Isnin dan Khamis, puasa Isnin Khamis. Puasa hari Arafah 9 Zulhijjah kan? 9 Zulhijjah. Puasa pada hari Ashura, hari Ashura 10 Muharram. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal yang saya sebut tadi kat tuan-tuan. Puasa 6 kita panggil kan. Yang mana belum boleh habis, bolehlah pelan-pelan tuan-tuan. Kita masih berbaki lagi 10 hari. Kemudian 3 hari di setiap pertengahan bulan, yang ini hari putih. Ini bukan bulan Januari, Februari ya. Ini adalah bulan-bulan Islam lah. Muharram, Safar, Rabiul Awal ni 13, 14, 15. Kecuali Zulhijjah 13 Zulhijjah tak boleh lah puasa. Pasal hari tasyrik. Itu dah kan. 11, 12, 13 itu hari tasyrik, tak boleh lah. Adapun yang 14, 15 Zulhijjah boleh. 13, 11, 12, 13 tak boleh. 11, 12, 13 bulan lain sunat puasa, itu hari putih, boleh dah. Kemudian dan beriktikaf di masjid. Macam tuan-tuan duduk di masjid ni, tuan-tuan punya masjid At-Taqwa, tuan-tuan masuk, tuan-tuan niat iktikaf. Kata beranda tu pun masjid kan. Tuan-tuan duduk beranda tu pun boleh niat iktikaf. Selagi mana duduk dapat pahala. Baik tuan-tuan. Habis ya tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita sambung yang ke-6. Saya mestilah meluangkan waktu tertentu untuk membaca Al-Quran. Baik tuan-tuan. Jadi cukup sekadar itu. Saya mohon maaf
segala kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaat yang tuan-tuan boleh ambil dalam pengajian yang ringkas ini. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matrula. Sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.